Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Hafiz dalam channel 5 Teratas. Anak patung ialah sebuah barang permainan bagi kanak-kanak yang menyerupai manusia dengan saiz yang kecil, di mana anak patung dicipta dengan rupa dan bentuk yang tersendiri. Ianya khas untuk dijadikan mainan kepada kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak perempuan. Ada kanak-kanak menjadikan anak patung ini sebagai hiburan bagi mereka. Ada juga di antara mereka yang menjadikan anak patung ini sebagai peneman dan dibawa ke mana-mana saja. Percayakah anda jika dikatakan anak patung juga boleh menghantui hidup seseorang, seperti anda menonton di dalam filem Annabelle? Cuba anda bayangkan jika anak patung dibeli atau dihadiahkan kepada anda hidup dan bergerak sendiri di dalam rumah anda. 5 teratas buat kali ini saya akan kongsikan 5 kisah anak patung yang paling berhantu di dunia. Nombor 5. Okiku. Terdapat banyak versi cerita legenda mengenai anak patung Okiku ini. Tetapi yang paling popular adalah kisah anak patung tradisional ini dibeli oleh Ikichi Suzuki, seorang budak lelaki berumur 17 tahun dari Hokkaido. Budak lelaki ini pada awalnya yang membeli untuk adik perempuannya yang bernama Kikuko pada tahun 1918. Pada masa itu Kikuko berumur 3 tahun dan dikatakan Kikuko sangat menyukai anak patung tersebut, di mana Kikuko selalu membawa anak patung ini ke mana saja dia pergi dan tidur bersamanya setiap malam. Selepas beberapa tahun kemudian, Kikuko meninggal dunia dan keadaan mula menjadi aneh dan menyeramkan terhadap anak patung itu. Setelah berlaku beberapa perkara aneh setelah pemergian anak perempuannya itu, keluarga Kikuko telah menyimpan anak patung itu di kuil kecil sebagai tanda mengenang terhadap pemergian Kikuko. Mereka juga menamakan anak patung itu sebagai Okiku selepas kematian anak perempuannya itu. Setelah beberapa bulan kemudian, ahli keluarga ini melawat semula ke kuil itu dan melihat sesuatu yang luar biasa berlaku kepada anak patung Okiku, di mana rambut anak patung itu tumbuh menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Mereka menganggap keadaan ini menunjukkan anak patung ini mempunyai semangat anaknya, iaitu Kikuko. Pada tahun 1938, keluarga Kikuko memutuskan untuk berpindah dari Hokkaido dan bersetuju untuk meninggalkan anak patung tersebut kekal di kuil itu. Kuil itu bernama Kuil Menenji. Ahli keluarga ini meletakkan kepercayaan kepada sami-sami di situ. Sejak dari hari itu, Okiku kekal di Kuil Menenji dan orang ramai sering mendatangi kuil tersebut untuk melihat rambut yang dikatakan tumbuh pada patung itu. Menurut Sami di situ, mereka tidak membenarkan pelawat dari luar untuk mengambil gambar anak patung Okiku. Sehingga hari ini, rambut anak patung itu masih tumbuh panjang sehingga paras lutut atau mungkin lebih panjang lagi. Tetapi para Sami sentiasa memotongnya selepas bermimpi Okiku sendiri meminta rambutnya dipotong. Malahan ada yang mendakwa jika anda berada dekat dengan anak patung itu, anda juga dapat melihat giginya turut tumbuh seperti manusia. Nombor 4. Zombie Voodoo. Patung zombie voodoo atau voodoo zombie doll pada asalnya dibuat di New Orleans dan dijual kepada seorang wanita di Galveston, Texas pada tahun 2014 menerusi laman sesawang eBay. Penjual patung ini pada awalnya sudah menetapkan yang patung ini sangat aktif dan boleh dikatakan hidup. Apabila patung ini sampai ke tangan pembeli, iaitu seorang wanita, di mana anak patung ini berada di dalam sebuah peti logam bersama senarai peraturan untuk memiliki patung ini. Antara peraturannya ialah tidak boleh mengeluarkan anak patung ini daripada petinya. Seperti yang anda duga, wanita tersebut melanggar peraturan itu dengan mengeluarkannya daripada sarungnya. Setelah melanggar peraturan itu, wanita tersebut mendakwa patung itu menghantuinya di dalam mimpi dan mengatakan anak patung ini menyerangnya berulang kali. Dia cuba menjualnya semula di eBay, namun setiap kali dia berjaya menjualnya, pembeli baru tidak akan menerima patung itu. Sebaliknya, hanyalah peti kosong di depan pintu rumah mereka. Manakala patung berhantu itu pula akan muncul semula di rumahnya, seolah-olah ia tidak pernah dihantar sebelumnya. Walau bagaimanapun, wanita itu akhirnya berjaya menyerahkan patung itu kepada seorang pemburu hantu setelah bertahun-tahun memilikinya. Nombor 3. Patung misteri dari Haugen.
Pada tahun 2014, sebuah anak patung misteri telah dijumpai yang menggemparkan penduduk Singapura. Anak patung itu dibalut di mana menutupi bahagian matanya dengan sehelai kain bertulis Bismillah. Anak patung itu ditemui di bawah sebuah pokok di Pekan Haugan dan menjadi buah mulut bagi warga Singapura, terutamanya masyarakat Melayu di sana. Menurut laporan media semasa, patung ditutupi bahagian matanya kemungkinan untuk mengaburkan patung itu pulang ke rumah asalnya. Patung ini juga disangkut sekeping nota yang bertulis, "Kami mengikat dia kerana ada sebab. Orang bodoh yang membebaskannya. Dia nampak tak gembira. Sesiapa yang membuka ikatannya, harap selamatlah." Bermacam-macam teori keluar di sosial media. Ada yang mengatakan patung ini dibuang seperti itu kerana pemiliknya melihat anak patung ini berjalan-jalan di dalam rumahnya. Dan ada juga mengatakan anak patung ini akan berubah posisi kepalanya apabila dipandang. Nombor 2, Mandy. Anak patung Mandy ini diperbuat daripada porselin yang dipercayai dihasilkan di England sekitar tahun 1920-an dahulu dan didemakan kepada Museum Cornell pada tahun 1991. Sejak itu, kisah misteri anak patung Mandy ini menarik perhatian ramai ahli pengkaji paranormal dari pelbagai pelosok negara untuk melihat dan merasai sendiri pengalaman berdepan dengan anak patung berpuaka ini. Menurut kisah dari pemilik yang menjumpai anak patung ini mengatakan tentang sejarah hitam anak patung ini, di mana pada suatu hari pemilik patung Mandy ini sedang bermain dengan anak patung itu di dalam sebuah bilik bawah tanah di rumahnya. Nak dijadikan cerita, kanak-kanak ini telah terperangkap di dalam ruang sempit bawah tanah dan mati bersama-sama patung mainan kesayangannya itu. Selepas itu dikatakan, roh kanak-kanak itu dikatakan masuk ke dalam tubuh anak patung itu. Menurut cerita, penduduk tempatan pula mengatakan rumah itu ditinggalkan kosong selama beberapa tahun kerana tiada sesiapa yang berani mendudukinya. Dikatakan pula oleh Carl, salah seorang penduduk di situ, di mana penduduk setempat sering terdengar suara kanak-kanak perempuan menangis di rumah itu. Namun apabila diperiksa, mereka hanya menemui sebuah anak patung, di mana ketika dijumpai, ada penduduk yang ingin mengambil untuk dijadikan patung permainan buat anak-anak mereka, tetapi lain jadinya apabila mereka sering diganggu dengan pelbagai kejadian aneh dan menyeramkan. Menurut penderma anak patung ini mengatakan dia tidak sanggup lagi menempatkan anak patung ini di rumahnya kerana sering mengalami gangguan pelik dan menakutkan. Menurutnya lagi, satu hari dia pernah terdengar bunyi bayi menangis di dalam rumahnya. Mereka sekeluarga bangun di tengah malam dan mencari-cari suara tangisan bayi tersebut, namun tidak dijumpai oleh mereka melainkan patung Mandy. Di samping itu, anak patung ini juga dikatakan sering beralih tempat dan setelah saban hari sejak mendengar bunyi yang mencurigakan, mereka sepakat menderma anak patung itu kepada pihak muzium. Sejak hari itu, suasana rumah mereka kembali pulih. Namun perkara lain pula berlaku di muzium tersebut, di mana semasa ditempatkan di muzium dengan patung-patung yang lain, dikatakan keesokan harinya anak patung lain seperti dikoyakkan dan ada yang dipecahkan wajahnya. Selepas kejadian itu, pihak muzium bercadang mengalihkan Mandy ke tempat khas yang lain. Bukan itu saja, beberapa perkara pelik berlaku seperti makanan pekerja dalam peti ais juga dilaporkan hilang selain barang-barang lain yang beralih tempat. Semasa mereka melawat muzium itu, dia merasakan anak patung itu sedang memerhatikan mereka. Nombor 1, Robert the Doll. Saiz anak patung ini menyamai seorang budak kecil serta dikenakan pula dengan pakaian manusia sebenar. Rupa patung ini tidaklah menakutkan, di mana matanya diperbuat daripada butan berwarna hitam dan mukanya pula kelihatan seperti patung yang sudah usang, di mana kelihatan beberapa lubang terbentuk pada bahagian mukanya. Jika dilihat, anak patung ini juga mempunyai seekor anak patung anjing pada pangkuannya. Pada asalnya, anak patung ini bukanlah sebuah anak patung permainan, tetapi dibuat untuk dijadikan boneka pakaian atau mannequin di sebalik cermin kaca. Patung ini pada awalnya diberikan oleh seorang gadis berketurunan Bahamas yang bekerja sebagai orang gaji untuk keluarga Robert Otto, di mana dikatakan patung Robert the Doll ini telah dijampi dengan ilmu voodoo sebelum diberikan kepada Robert Otto sebagai cara membalas dendam atas layanan buruk yang diberikan keluarga Otto kepada gadis itu. Walau apapun kisah mengenai cara patung ini diperolehi,
Robot Otto begitu sayangkan patung ini. Robot Otto akan membawa patung ini ke mana-mana saja dia pergi, bahkan memakai patung itu dengan baju miliknya sendiri yang pernah digunakan semasa dia masih kecil. Seorang pengkaji patung ini mengatakan dia mendapati bahawa robot Otto dan patungnya mempunyai hubungan yang agak unik, di mana robot menganggap patung ini seakan-akan seorang manusia sebenar. Tidak lama selepas itu, beberapa kejadian aneh mula berlaku di rumah keluarga Otto, di mana beberapa barangan dan perabot di rumah mula bergerak dengan sendiri. Malahan robot sendiri menyalahkan patungnya di atas semua yang berlaku. Pada mulanya kedua orang tua Robert tidak percaya dakwaan anaknya itu. Namun setelah itu mereka perasan ada sesuatu yang tidak kena dengan apa yang sedang berlaku di sekeliling kehidupan anaknya. Pernah sekali seorang tukang pahit telah diupah oleh bapa Robert untuk melakukan kerja pembaikan di dalam rumahnya. Semasa pekerja tersebut sedang melakukan tugasnya, dia terdengar suara budak yang sedang ketawa walaupun keluarga Otto tidak berada di dalam rumah pada waktu itu. Apabila tukang pahit itu cuba menyiasat dari bilik ke bilik, dia mendapati patung Robert the Doll telah berubah tempat ke tempat yang lain. Setelah Robert Otto menjadi dewasa, dia telah berpindah ke rumah yang lebih besar, iaitu di Key West, di mana Robert telah meletakkan patungnya itu di sebuah bilik di tingkat atas rumahnya dan dapat dilihat oleh mereka yang lalu lalang di hadapan rumahnya itu. Menurut cerita penduduk di sana, mereka mendakwa pernah terlihat patung itu menggerakkan kepalanya dengan sendiri dan memandang ke arah mereka. Menurut tetamu pula yang datang ke rumah Robert, mendakwa mereka terdengar bunyi seakan-akan orang berjalan di ruang atas rumahnya, di mana anak patung itu ditempatkan. Pada tahun 1974, Robert Otto meninggal dunia diikuti dengan kematian isterinya selepas 2 tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian, pemilik baru iaitu Marty Rutter berpindah masuk ke rumah itu dan secara tidak sengaja, Rutter juga mewarisi patung Robert the Doll yang masih berada di atas loteng rumahnya. Akhirnya Rutter menyumbang patung itu ke Museum Fort East Martello dan sekarang ini anak patung itu dijadikan pameran untuk pengunjung di museum itu.